Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Rozita bersama-sama dengan rakan sejawatan saya Dr. Zuraini Jusoh akan membentangkan kertas kerja saya pada hari ini yang bertajuk Impak Penggunaan Kerangka E-Karang terhadap Penulisan Karangan Murid Sekolah Menengah Atas. Baik, pengenalan. Seperti mana yang kita tahu, hari ini manusia menulis di mana-mana sahaja pada bila-bila masa tentang apa-apa sahaja perkara di sekeliling mereka. Maka untuk memahami sesuatu penulisan, seseorang perlu bermula dengan memahami bagaimana proses menulis itu berlaku. Baik, kemahiran menulis merupakan gabungan kepada beberapa kemahiran berbahasa meliputi kemahiran menulis itu sendiri, kemahiran menyusun idea, penggunaan tanda baca, pemendaraan kata, mengaplikasi, mentafsir dan menilai. Ini saya ambil definisi khusus dari segi pendidikan daripada Pusat Perkembangan Kurikulum terbitan 2017. Apa yang menjadi masalah sebenarnya terhadap pengajaran dan pelajaran menulis di sekolah? Ya, beberapa kesurutan literatur yang saya dapati daripada beberapa orang pengkaji sepanjang tahun 5 tahun kebelakangan ialah kajian Rozita dan Halimah mendapati pengajaran guru sekolah lebih bertumpu kepada hasilan dan kurang memberikan perhatian kepada proses yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengarang. Kemudian diikuti dengan Latifah dan Nur Azian mendapati ketidakupayaan murid menghasilkan rangan yang benar-benar mencakup kehendak soalan kerana guru tidak menunjukkan proses mengarang dengan jelas. Ya, didapati juga murid sukar melahirkan idea apatah lagi mengorganisasi idea secara tersusun. Ini mengikut Saimah dan Zamri. Dan sedikit laporan daripada Lembaga Peperiksaan Awam yang menyatakan murid menulis karangan hanya untuk memenuhi keperluan sosial seperti menduduki ujian untuk tujuan lulus peperiksaan dan mendapatkan sijil. Dan seterusnya Nurliza Nazir dan rakan-rakan pula menegaskan bahawa murid didapati kurang diasak dengan pengalaman-pengalaman mencari pengetahuan baru. Jadi murid selalunya diberikan sahaja perkara-perkara yang perlu mereka karang tanpa menunjukkan proses asas bagaimana membangunkan karangan itu sendiri. Baik, tujuan kajian ini dijalankan ada dua objektif. Yang pertama bertujuan untuk mengenal pasti impak langsung yang berlaku kepada hasil penulisan murid setelah menggunakan kerangka E-Karang sila fokus ini. Ini adalah satu inovasi dalam pembangunan penulisan berdasarkan geran kajian yang kita dapat. Ya, terdapat 3 hipotesis yang satu hipotesis ini akan dijawab pada bahagian dapatan kajian. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengenal pasti impak tidak langsung di sebaliknya daripada kita melihat penskoran yang terdapat dalam objektif A. Baik, metodologi yang digunakan. Yang pertama, reka bentuk ini adalah reka bentuk kajian tindakan menggunakan kaedah satu kaedah kumpulan pra-ujian dan pasca ujian. Ini cuma satu the one group pre-test post-test design, ya. Satu kumpulan saja kita nak tengok pra dan pasca. Dan tak ada kumpulan kawalan, ya. Dan juga kita guna juga analisis dokumen. Baik, instrumennya ialah pada pra dan pasca kedua-duanya kita gunakan kertas soalan yang standard lah dan rubrik daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dan populasi kajian kita pilih persimpulan rawak pelbagai pencapaian. Seramai 35 orang murid tingkatan 4. Data yang kita kutip ialah data skrip lah. Yang ni yang kita kata kita buat analisis dokumen tadi. Ya, 35 skrip data pra dan 35 skrip data pasca daripada kumpulan yang sama. Sebab tu tadi dia one group pretest post-test design. Ya. Dan penganalisan data ni pula akan dimarkah, dianalisis untuk melihat perbezaan pencapaian skor dan perubahan dalam aspek penulisan yang diperhatikan berdasarkan rubrik penskoran Lembaga Peperiksaan Malaysia. Baik, kemudian ini adalah jadual pelaksanaan kajian, dia ada 2 peringkat. Baik, pada 2 peringkat ni 7 minggu, guru mengajar seperti biasa, mengajar jenis-jenis karangan selain daripada karangan berbentuk E-Karang yang menggunakan model sila fokus ini. Ya, pra-ujian
Dan pasca ujian untuk peringkat 1 ni, pasca ujian pada peringkat 1 pelaksanaan kajian ni akan dijadikan pra-ujian untuk peringkat 2. Makna pasca ujian yang berwarna oranye ni kat bawah ni, warna oranye ni, kotak warna oranye ni, kita akan gunakan skrip data karangan murid tu sebagai markah pra-ujian untuk peringkat kedua. Jadi pelajar yang sama juga kita bagi lagi masa 7 minggu, tapi kali ni kita ajar menggunakan kerangka e-karang sila fokus ini, ya. Dan kita latih dia sampai minggu 16 dan kita buat pasca ujian berdasarkan kerangka e-karang sila fokus ini. Ini ialah kerangka e-karangnya lah, ya. Kerangka e-karang ni terbagi pada 3 bahagian. Sila untuk pendahuluan, fokus untuk isi, sini untuk bahagian penutupan. Ya. Dan kita kerangka e-karang ini ialah dia merangka apa-apa yang perlu ditulis sebagai satu cadangan kepada apa yang perlu ditulis pada pendahuluan, apa yang perlu ditulis dalam setiap perenggan pada bahagian isi, dan apa cadangan yang perlu ditulis pada perenggan penutupan, supaya penulisan pelajar ni tidak berulang, tidak bercampur aduk atau tidak bertindih diulang semula dalam bentuk atau ayat yang lain. Mana pelajar selesai menulis pendahuluan dan tidak ada lagi ulangan penulisan pada perenggan-perenggan yang seterusnya. Jadi model ini, kerangka ini juga dia seolah-olah menunjukkan bagaimanakah rupa susuk yang menepati sebuah karangan yang lengkap lah. Ya. Dia mempermudah murid dapat menggambarkan apa perlu ditulis dalam perenggan apa yang saya sedang hendak tulis. Baik, dapatan kajian. Baik, impak langsung yang berlaku pada hasil penulisan murid setelah menggunakan kerangka e-karang. Yang ni impak langsungnya saya lebih melihat kepada penskoran. Itu saya bandingkan pencapaian skor murid dalam pra dan pasca ujian. Dan kita dapati yang merah tu pra ujian, yang biru tu pasca ujian. Dalam apa keadaan sekalipun kita tengok ada peningkatan, ya. Walaupun graf yang biru tu menunjukkan macam seolah-olah penurunan, tapi dia sebenarnya sedang meningkat berbanding dengan graf yang merah tu lah. Tapi kalau kita nak lebih kepada pemahaman dan penelitian, kita boleh tengok 35 orang pelajar ni, ya, dengan skor pra, dengan skor pasca dan dengan perbandingan lah yang ada dekat dalam petak markah ni. Dan bila kita buat penganalisisan mengikut statistik asas, statistik kolerasi dan statistik ujian, kita mendapati jadual 1, jadual 1 yang ni, jadual 2 dan jadual 3 kita mendapati bacaan menunjukkan peningkatan yang positif apabila terdapat perbezaan yang signifikan antara min pencapaian skor murid dalam pra ujian dan pasca ujian berdasarkan ujian T. Inilah bacaan dia yang atas ni, ya. Dan dalam jadual 2 kita buat statistik kolerasi. Bacaan juga menunjukkan kolerasi yang positif dengan koefisien yang tinggi pada bacaan R dia ni lah, ya. Menunjukkan pelajar yang memperoleh markah yang tinggi pada pra ujian lebih cenderung mendapat markah yang lebih tinggi dalam pasca ujian. Dia hipotesis kedua juga diterima, hipotesis pertama juga diterima. Dan berdasarkan jadual 3 statistik ujian T juga signifikan dengan bacaan signifikannya T-nya begitu, ya. Bacaan ini bermakna penggunaan kerangka e-karang sila fokus ini telah menghasilkan peningkatan skor pencapaian lebih baik dalam pasca ujian berbanding pra ujian. Jadi hipotesis yang ketiga, hipotesis 0 ketiga juga diterima. Baik, untuk dapatan kajian bahagian B, ya, impak tidak langsung, kita hanya melihat kesan yang kita perhati dan kita analisis berkaitan dengan 11 item ni lah, ya. 11 item ni kita keluarkan daripada penskoran SPM oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan kita dapati 11 item ni lah. Kita boleh tengok kat sini lah, bilangan lulus masa pra 21 orang, bilangan gagal masa pra 21 orang, bilangan gagal masa pasca 4 orang. Makna jumlah gagal tu dah berkurangan, ya.
Jumlah murid yang menulis melebihi 350, masa pra cuma 5 orang saja yang menulis melebihi 350. Tapi selepas kita perkenalkan kerangka ikarang, rupanya mudah ya mereka menulis lebih lagi 21 orang yang menulis lebih daripada 350 patah perkataan. Jumlah perenggan pun sama. Masa pasca cuma 7 orang saja yang menulis 7 perenggan, cuma 3 orang. Tapi setelah kita menunjukkan model kerangka ikarang tu mempunyai 7 perenggan, 22 orang boleh menulis 7 perenggan. Peningkatan skor melebihi 10 markah, semua mengalami peningkatan skor. Begitu juga dengan murid yang ada menulis pendahuluan ya. Yang ada 14 orang pada pra tapi bertambah banyaknya kepada 32 orang masa peringkat pasca, sebab kita gunakan akronim sila tu, dia ada panduan kat situ menulis pendahuluan. Begitu juga menulis isi penutupan. Menepati tajuk, terpesen tajuk tak ada, semua menepati tajuk. Cuma markahnya rendahlah pada pra, pada pasca ni dia tinggi sikit. Dan semua pada peringkat pasca ni menggunakan model sila fokus ini, kerangka ikarang, dan semua sebenarnya menguasai 3M lah, menguasai kemahiran menulis mekanis. Sebab tu mudah nak aplikasikan model ni. Jadi perbincangan, sebenarnya guru perlu menunjukkan proses mengarang dengan jelas secara berperingkat supaya murid dapat membayangkan apakah hasil penulisan mereka nanti. Guru perlu lebih banyak mendedahkan murid kepada contoh-contoh karangan yang baik. Buat postmortem lah dekat karangan yang baik ni. Pendahuluannya, isinya, contohnya, uraiannya, penutupannya, baru pelajar faham. Okey, gunakan model untuk mengarang. Penggunaan model dapat mengasah kemahiran berfikir. Sebab penggunaan model ni bukan merencatkan kreativiti, tidak. Model ni hanya menyediakan tapak yang paling asas di mana kedudukan perkara-perkara yang perlu cadangan, memberi cadangan kepada murid-murid apa yang perlu ditulis di situ. Itu saja. Selebihnya adalah berdasarkan kepada kekuatan atau kemahiran atau penguasaan bahasa murid-murid itu sendiri serta pembacaan dia. Ya, tapi susuk karangannya itulah model kerangka. Sebab itu dikatakan kerangka untuk menulis. Kemudian aktiviti mengarang menjadi lebih baik kerana pelajar telah faham. Bila kita faham, kita boleh buat sesuatu itu dengan lebih baik. Kemudian murid perlu diasah dengan pengalaman mencari pengetahuan baru. Ya, sebab tu kita bagi dia kerangka asas saja. Pengetahuan-pengetahuan yang dia nak bina tu supaya berlaku dalam satu konteks sajuk tu dia kena buatlah. Dia kena cari maklumat untuk menyelesaikan masalah dan dia kena organisasikan apa-apa pemahaman dia tahu berdasarkan kerangka ikarang tu. Dia dah ada dah acuan, dia cuma kena kumpulkan maklumat tu dalam tu. Jadi cadangan kepada perbincangan tadi, model ni mudah disesuaikan, mudah pada guru, mudah diaplikasikan pada murid untuk belajar, dia tak complicated, dia tak memerlukan alat yang mahal, tak perlu rumus ayat yang sukar, ya, ayat perintah campur ayat topik, campur ayat amaran, campur, tak perlu. Ya. Pelajar bebas mengarang berdasarkan penguasaan bahasa masing-masing dan idea secara bertulis didapati lebih teratur. Cadangan gunakanlah model, tak kiralah model saya ke ni, model orang lain pun tak apa. Rumusan, okay. Guru boleh memberi tumpuan karangan yang tak diajar sama ada secara terpisah-pisah, sebab setiap pembangunan model kerangka ikarang ni saya ada letak garisan putus-putus, makna boleh diselesaikan pada satu peringkat baru beralih kepada peringkat yang lain. Jadi setiap elemen boleh berdiri sendiri tanpa menjejaskan kohesi dan koheren penulisan. Baik, terima kasih.